Haus sangat si kartun ni. Tengoklah tu dia minum air macam tu. Pelajar-pelajar cikgu nak tanya, air tulen ni unsur ke, sebatian ke atau campuran? Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini kita akan belajar Sains Tingkatan 1 KSSM 6.3 Sebatian. Apakah yang dimaksudkan dengan sebatian? Sebatian terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bercampur secara kimia. Dulu pelajar pernah belajar campuran bercampur secara fizikal kan? Tetapi kalau sebatian, ianya bercampur secara kimia. Bahan baharu yang terbentuk ini mempunyai ciri-ciri tersendiri yang berbeza daripada unsur-unsur yang membentuknya. Jadi pelajar kena ingat, bahan yang terhasil nanti adalah berbeza daripada unsur yang membentuknya. Terdapat banyak contoh sebatian yang kita gunakan dalam kehidupan harian seperti garam, gula, kapur tulis, marmar, politena iaitu sejenis plastik dan air tulen. Ini ialah garam. Garam terdiri daripada gabungan natrium dan klorin. Ini ialah air tulen terdiri daripada gabungan hidrogen dan oksigen menjadikannya H2O. Contoh sebatian yang lain ialah permainan blok ataupun Lego diperbuat daripada politena iaitu unsur karbon bergabung dengan unsur hidrogen membentuk politena. Contoh yang lain ialah jubin. Jubin diperbuat daripada marmar iaitu gabungan kalsium dengan karbon dan oksigen membentuk marmar. Magnesium, aluminium, zinc, besi dan kuprum bertindak balas dengan oksigen dan membentuk logam oksida. Jadi pelajar kena ingat, apabila logam bertindak balas dengan oksigen akan menghasilkan logam oksida. Jom kita tengok contoh. Yang pertama ialah magnesium. Bila bertindak balas dengan oksigen, maka yang terhasil ialah magnesium oksida. Ini ialah logam. Pelajar boleh tengok di sini logam. Okey, magnesium ialah logam. Oksigen yang kedua. Dan yang ketiga ini, pelajar salin semula logam yang mula-mula tadi dan tambahkan perkataan oksida di hujungnya. Okey, jadi magnesium tambah oksigen menghasilkan magnesium oksida. Jom kita tengok contoh yang kedua. Logamnya ialah aluminium bertindak balas dengan oksigen. Jadi pelajar salin semula logam yang mula-mula tadi iaitu aluminium. Jadi tulis dekat sini aluminium dan tambah perkataan oksida menjadikannya aluminium oksida. Begitu juga dengan zinc, bila bertindak balas dengan oksigen akan menghasilkan zinc oksida. Bila besi bertindak balas dengan oksigen, ianya membentuk besi oksida. Dan kuprum bertindak balas dengan oksigen akan membentuk kuprum oksida. Sekarang kita lihat terdapat unsur logam yang bertindak balas dengan air untuk menghasilkan sebatian yang bersifat alkali dan membebaskan gas hidrogen. Unsur-unsur tersebut dikenali sebagai logam alkali. Antara contoh logam alkali ialah lithium, natrium dan kalium. Jadi apabila logam alkali bertindak balas dengan air akan menghasilkan logam hidroksida tambah gas hidrogen. Okey, jom kita tengok contoh. Lithium bertindak balas dengan air akan menghasilkan lithium hidroksida. Pelajar tulis semula logam yang awal tadi. Okey, logam ini ialah lithium. Jadi pelajar tulis lithium hidroksida tambah gas hidrogen. Okey, follow sahaja dia punya rumus ke atas ni. Okey, bila gas hidrogen di hujung, pelajar tambah gas hidrogen. Begitu juga dengan natrium. Bila natrium bertindak balas dengan air, akan menghasilkan natrium hidroksida dan gas hidrogen. Kalium bertindak balas dengan air akan menghasilkan kalium hidroksida
dan gas hidrogen. Mungkin ada pelajar yang bertanya bagaimana hidroksida dan gas hidrogen boleh terhasil. Ianya daripada air. Sebab apa? Sebab air terdiri daripada gabungan oksigen dan hidrogen. Sekarang kita akan lihat serbuk besi dan serbuk sulfur akan membentuk besi sulfida apabila dipanaskan. Ini ialah persamaan tindak balas iaitu besi tambah sulfur. Okey, anak panah besi sulfida. Besi bertindak balas dengan sulfur akan menghasilkan besi sulfida. Okey, ini ialah pemanasan yang dijalankan di makmal. Okey, iaitu serbuk sulfur dan serbuk besi dipanaskan di dalam mangkuk pija. Jadi pelajar kena ingat persamaan tindak balas iaitu logam tambah sulfur akan menghasilkan logam sulfida. Logam ini pelajar salin semula logam yang mula-mula iaitu yang bertindak balas dengan sulfur. Jadi cikgu nak tanya, apabila magnesium bertindak balas dengan sulfur, apakah yang terhasil? Cuba pelajar jawab dulu. Ya, jawapannya ialah magnesium sulfida. Okey, magnesium ini pelajar salin daripada logam yang bertindak balas dengan sulfur dan sulfur akan menjadi sulfida. Sekarang kita akan lihat kaedah pengasingan sebatian. Sebatian tidak dapat diasingkan melalui kaedah fizikal seperti campuran kerana unsur-unsur dalam sebatian telah digabungkan secara kimia. Oleh itu, sebatian hanya boleh diasingkan menggunakan kaedah kimia melalui proses elektrolisis. Apakah yang dimaksudkan dengan elektrolisis? Elektrolisis ialah proses penguraian sesuatu sebatian kepada unsur-unsurnya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Ini ialah rajah elektrolisis air di mana gas oksigen dan gas hidrogen dibebaskan. Kita akan belajar lebih lanjut sebentar lagi. Elektrolisis air. Rajah 6.29 menunjukkan proses elektrolisis air. Okey, di sini pelajar boleh lihat ini ialah air. Okey, air ni terdiri daripada gabungan hidrogen dan oksigen secara kimia. Jadi untuk asingkan unsur hidrogen dan unsur oksigen daripada air perlu melalui proses elektrolisis. Okey, jadi dekat sini pelajar boleh lihat rajah 6.29 menunjukkan cara elektrolisis yang dijalankan secara ringkas. Kenapa larutan asid sulfurik ditambah? Ini untuk mengkondaksikan arus elektrik, iaitu untuk mempercepatkan arus elektrik mengalir di dalam proses elektrolisis. Melalui proses ini, gas hidrogen terhasil di elektrod negatif. Ini gas hidrogen terhasil di elektrod negatif, iaitu katod, manakala gas oksigen terhasil di elektrod positif, iaitu anod. Baiklah, sekarang cikgu akan kongsikan mnemonik untuk pelajar ingat tentang elektrolisis air. Right? Mnemoniknya ialah O-panot. Apa dia O-panot tu ya? So, dia mula dengan perkataan O, P dan anod. Okey, O yang dekat sini cikgu bawa turun. Okey, P cikgu bawa turun dan anod cikgu bawa turun di sini. Baiklah, kita mula dengan huruf O. O ni ialah untuk oksigen. Baiklah, pelajar kena ingat, sel kering dia ada dua terminal. Satu terminal positif, satu terminal negatif. Yang mana satu positif, yang mana satu negatif. Ya, yang panjang. Ini panjang. Okey, panjang ini ialah positif. Panjang, pendek, panjang, pendek. Yang pendek ini ialah negatif. Ingat ya, panjang positif, pendek negatif. Nampak? Ini ialah elektrod karbon. Elektrod karbon yang sebelah kiri disambung ke terminal positif bateri. Manakala elektrod karbon, ini warna hitam ni ialah elektrod karbon ya, disambung ke terminal negatif bateri. Jadi, elektrod karbon yang disambung ke terminal positif bateri, kita namakan dia sebagai anod. Manakala katod ialah elektrod karbon yang disambung ke terminal negatif bateri. Ingat, katod dia pendek.
Selalu kamu panggil cathode kan? Ini cathode. Dah macam sinonim lah sikit. Cathode, kita sambung ke terminal negatif ataupun yang pendek ni, di bahagian bateri. Jadi cikgu terangkan lagi sekali, anode ialah elektrod karbon yang disambung ke terminal positif bateri. Jadi dekat sini ada tabung uji, iaitu yang berada dekat dengan anode. Okey. Jadi gas oksigen dibebaskan di sini. Oksigen, dibebaskan di mana? Di elektrod anode. Okey, manakala hidrogen dibebaskan di cathode. Jadi melalui formula atau namanya Obanot, pelajar boleh ingat dengan mudah. Oksigen dihasilkan di mana? Di terminal positif bateri, iaitu yang panjang ni. Yang panjang ni, dan ini ialah anode. Yang bercas positif. Akan ada juga soalan yang dia terbalikkan susunan rajah ini ya. Jadi pelajar kena kenal pasti dahulu. Yang mana satu anode, yang mana satu cathode. Sekarang kita akan lihat perubahan fizik dan perubahan kimia. Bahan-bahan sentiasa mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat dikelaskan kepada dua jenis, iaitu perubahan fizik dan perubahan kimia. Ni kalau kamu potong buah apple, dalam beberapa minit je, nampak tak? Dia bertukar warna. Baiklah, sekarang cikgu terangkan perbezaan antara perubahan fizik dan kimia. Perubahan fizik tidak menghasilkan bahan baharu, manakala perubahan kimia membentuk bahan baharu yang berbeza daripada bahan-bahan asalnya. Apakah contoh-contoh perubahan fizik? Contohnya ialah peleburan ais, pembekuan air, kondensasi dan pendidihan air. Jadi contohnya peleburan ais. Ais yang dalam bentuk pepejal, dia melebur. Tapi masih lagi bahan yang sama, iaitu air. Tidak ada bahan baharu yang dihasilkan. Bagi perubahan kimia, contohnya ialah pengaratan besi, fotosintesis, pereputan daun dan respirasi sel. Dalam contoh pengaratan besi, pengaratan berlaku kepada besi apabila terdedah kepada air dan udara. Jadi besi yang berkarat tidak lagi sama dengan besi yang asal. Berikut ialah perbandingan antara perubahan fizik dengan perubahan kimia. Di dalam petebih berganda ini, di bahagian tengah ialah persamaan, manakala di bahagian kanan dan bahagian kiri pula ialah perbezaan. Jadi kita akan lihat dahulu apakah persamaan di antara perubahan fizik dan perubahan kimia. Persamaannya ialah berlaku kepada jirim dan perubahan tenaga berlaku. Perbezaannya ialah bagi perubahan fizik tidak membentuk bahan baharu, manakala bagi perubahan kimia membentuk bahan baharu. Bagi perubahan fizik, sifat bahan dan hasil adalah sama. Tetapi bagi perubahan kimia, sifat bahan dan hasil berbeza. Dalam perubahan fizik, komposisi kimia bahan dan hasil adalah sama, manakala dalam perubahan kimia, komposisi kimia bahan dan hasil adalah berbeza. Yang terakhir ialah, di dalam perubahan fizik memerlukan tenaga yang sedikit, manakala dalam perubahan kimia memerlukan tenaga yang banyak. Sekarang kita akan lihat perbezaan antara campuran dan sebatian. Kita akan lihat dari aspek pembentukan bahan baharu. Bagi campuran tiada bahan baharu yang dihasilkan, tetapi dalam sebatian terdapat pembentukan bahan yang baharu. Bagi ikatan kimia pula, tiada ikatan kimia terbentuk di dalam campuran, manakala dalam sebatian ikatan kimia terbentuk. Dari aspek kaedah pengasingan, campuran melibatkan kaedah fizikal, manakala sebatian melibatkan kaedah kimia. Sifat bahan baharu berbanding dengan sifat asal. Bagi campuran tiada perbezaan, manakala terdapat perbezaan di dalam sebatian. Cikgu harap semua pelajar telah pun faham subtopik 6.3 sebatian yang merupakan subtopik terakhir di dalam bab 6.
teruskan belajar. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi loceng agar anda tidak terlepas